Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Jadi pagi ini kita sambung balik perbahasan pengajian kitab Safinatun Najah. Bab yang seterusnya iaitu bab yang ke-38. Bab yang ke-38. Faslun tabtulus salatu bi arba'asharata khoslatan. Tabtulus salatu bi arba'asharata khoslatan. Perkara yang membatalkan sembahyang di dalam mazhab Syafi'i, dia ada 14 perkara. 14 perkara yang dapat membatalkan sembahyang. Jadi seseorang yang sembahyang, dia kena jaga sembahyang dia supaya jangan terbatal. Yang pertama, bil hadathi bi wuqu'in najasati illam tulqa halan. Yang pertama tadi dia kata tadi sama ada sebab berhadas. Yang pertamanya sebab berhadas. Hadas ini sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan wuduk, hadas besar yang mewajibkan mandi wajib. Maka yang pertamanya berhadas. Yang kedua, biwuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Bahawa kejatuhan najis di atas badan dia ataupun pakaian dia. Maka tengah-tengah sembahyang itu jatuh najis atas badan dia ataupun pakaian dia min ghairi hamlin. Dengan dia tidak menanggung. Kalau menanggung maknanya batal lah. Maknanya kalau jatuh najis, dia dikira menanggung najis sama ada pada badan ataupun pada pakaian. Dalam pelajaran kita yang lepas kita dah sebut 3 perkara mesti bebas daripada najis: badan, pakaian dan tempat sembahyang. Kecuali najis yang jatuh itu najis yang kering tetapi dihilangkan, dihapuskan dengan serta-merta. Maksudnya kalau najis tahi cicak yang kering jatuh, maka bukan yang masih basah tu. Kalau dia masih basah maka dianggap sebagai najis. Yang kering bila dia jatuh, terus kita hindarkan dia, kita buang dia daripada berada di badan ataupun yang berada di pakaian kita. Yang ketiga, wankishafil aurati illam tustar halan, iaitu terdedah ataupun terbuka aurat. Kita dah sebut, dah bincang, dah bahas tentang kedudukan aurat lelaki di dalam sembahyang dan kedudukan aurat perempuan di dalam sembahyang. Jadi tiba-tiba tengah-tengah sembahyang itu terdedah aurat. Mungkin ditiup oleh angin ke, kipas ke, ataupun kadang-kadang orang yang ada bayi, baby di rumah tu merangkak-merangkak, dia terselak kain pakaian dia sedang sembahyang. Maka mesti ditutup secara halan serta-merta ketika itu juga. Kalau dibiarkan lama dalam keadaan aurat terdedah, maka batal sembahyang. Mesti ditutup dengan cepat. Yang seterusnya, bin nutqi biharfaini aw harfin mufhimin amadan. Dia kata di sini yang seterusnya iaitu yang keempat, bertutur dengan 2 huruf ataupun 1 huruf yang boleh memberi faham. Tengah sembahyang ni bercakap. Sedangkan percakapan di dalam sembahyang adalah merupakan salah satu daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Kan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bila Rasulullah SAW sakit yang lama kelamaan yang membawa kewafatan beliau. Bila dia sakit,
ada hari yang tertentu dia agak segar sikit, agak kuat, dia pergi ke masjid dengan dipapah oleh Saidina Ali dan juga dipapah oleh Ibnu Abbas sampai ke masjid. Jadi bila masuk dalam masjid itu, sahabat nampak Nabi ni dalam anggapan mereka dah sembuh, dah sihat daripada penyakit. Lalu mereka bercakap-cakap tengah sembahyang. Pada ketika itu Saidina Abu Bakar radhiyallahu an menjadi imam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya dia jadi imam. Saidina Abu Bakar diperintahkan menjadi imam melalui anak dia. Bila Rasulullah kata murru Abu Bakrin bis salah, bagi tahulah kepada Abu Bakar supaya dia jadi imam sembahyang. Rasulullah bagi tahu kepada isteri dia, yakni Aisyah. Aisyah ni adalah merupakan anak kepada Abu Bakar. Pada peringkat permulaannya, Abu Bakar memang dia tak nak jadi imam sebab dia rasa dia tak layak, kerana Rasulullah masih ada. Rasulullah masih ada. Jadi Aisyah pun faham tentang bagaimana situasi kedudukan ayah dia. Ayah dia memang tak nak sangat jadi imam. Itu yang pertama. Yang kedua, Saidina Abu Bakar ni bila dia takbir dalam sembahyang, bila dia baca Quran, dia selalu menangis, dia sebok. Kerana hati dia, hubungan dia, ikatan dia dengan Allah Ta'ala terlalu kuat. Inna Abu Bakrin araqu quluban. Aisyah kata, ayah aku ni hati dia lembut, dia tak boleh nak jadi imam. Bila dia jadi imam, dia akan menangis. Bila dia takbir saja, dia akan menangis. Jadi oleh kerana diulang oleh Nabi SAW beberapa kali supaya beliau menjadi imam, akhirnya Abu Bakar pun bertindaklah menjadi imam. Di sini juga hujah bagi golongan ahli sunnah wal jamaah beranggapan ini adalah merupakan suatu isyarat daripada Rasulullah SAW bahawa setelah kewafatan beliau, yakni kewafatan Rasulullah, Abu Bakar menjadi khalifah. Bila Rasulullah uzur, dia akan lantik Abu Bakar, dia tak lantik orang lain. Ini satu isyarat. Dan yang kedua, di dalam waktu yang sama ada sahabat yang dikenali dengan Ubay bin Ka'ab, orang yang aqra'uhum bi kitabillah, yang paling baca Quran paling cantik, paling elok. Tapi Rasulullah tak lantik dia menjadi imam. Kita dah bahas dalam pelajaran-pelajaran kita yang lepas tentang antara orang yang berilmu dengan qari yang mana paling layak. Sebahagian ulama kata aqra'uhum, di situ orang yang paling ingat Quran, paling baca Quran dengan betul, dengan tajwidnya. Yang tu sebahagian ulama kata yang tu didahulukan. Daripada hadis yang sama juga sebahagian ulama kata aqra'uhum bi kitabillah, orang yang paling faham, bukan paling baca betul, paling faham. Dia baca, dia faham. Bila sembahyang ni kita nak bawa, nak sembah kepada Allah Ta'ala, jadi ayat-ayat yang kita baca mestilah kita faham. Golongan yang kedua kata mesti aqra'uhum, orang yang paling faham. Orang yang paling faham maknanya orang yang berilmu. Saidina Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu daripada kalangan sahabat. Imam Bukhari meletakkan tajuk di dalam perbahasan siapakah yang paling layak menjadi imam antara qari dengan orang yang berilmu. Lalu Imam Bukhari meletakkan satu tajuk, dia kata ahlul ilmi ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bi imamah. Maknanya orang yang berilmu dan orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat, dialah aula paling layak menjadi imam. Yang itu perbahasan di dalam masalah fiqh, siapa yang layak jadi imam. Jadi apa yang kita nak sebut di sini, bahawa Abu Bakar dilantik menjadi imam, lalu jadilah imam, mengimami akan para sahabat. Lalu bila Rasulullah masuk, sahabat bersembang. Oh, Rasulullah dah sihat, alhamdulillah, sonok lah kan, tengah-tengah sembahyang tu. Masa tu tak ada lagi larangan tegahan bersembang dalam sembahyang. Lepas habis sembahyang tu Rasulullah ceritalah sesungguhnya sembahyang ini bukanlah merupakan la tasluhu min kalamin nas, bukanlah merupakan suatu jenis percakapan. Sembahyang ni adalah bacaan Quran, zikir tasbih dan sebagainya. Jadi bila masuk apa dia dalam sembahyang, lalu mereka bercakap. Jadi selepas itu Rasulullah tegur. Bila Rasulullah SAW tegur sahabat bersembang dalam sembahyang, daripada hadis ini ulama-ulama fiqh ambil istinbat pengajaran hukum bahawa tak boleh bercakap dalam sembahyang. Tak boleh bersembang dalam sembahyang, tak boleh bercakap dalam sembahyang.
Jadi ulama letakkan kadar pula. Tak boleh bercakap itu berapa kalimah. Berapa kalimah. Dalam mazhab Syafi'i sama ada dua huruf, bukan kata kalimah, huruf. Biharfaini aw harfin mufhimin amdan. Sama ada dua huruf ataupun satu huruf yang boleh memberi faham. Contohnya apa dia? Satu huruf yang boleh memberi faham. Tengah sembahyang kita kata qi. Qi maknanya peliharalah olehmu. Sebab ada ayat Quran kan? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang tu jamak qi qa qu. Daripada wiqayah kan? Wiqayah, peliharalah. Wiqayah maknanya pelihara. Qi jagalah, peliharalah olehmu. Maknanya kita dalam sembahyang sebut qi ya. Qi itu maknanya huruf qaf baris bawah. Batal sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i. Apa sandarannya daripada hadis tadilah? Sebab apa? Rasulullah larang bersembang ataupun bercakap dalam sembahyang. Yang seterusnya bil muftiri amdan, makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja. Hak ni walaupun sikit. Makan dengan sengaja, sikit ni sebiji nasi yang lekat dalam mulut kita, yang masih berbaki dalam mulut kita pun batal. Walaupun sikit dengan sengaja. Kalau sedikit tak sengaja dimaafkan. Wabil aklil kathir nasian. Yang seterusnya makan banyak walaupun terlupa. Makan sesuap nasi ke, sekeping biskut ke, tu dikira banyak. Oh, terlupa tengah sembahyang, batal juga. Batal juga. Walaupun terlupa kerana banyak. Okey, di antara perkara yang batalkan sembahyang lagi dalam mazhab Syafi'i, wa bi thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Dia kata di sini dengan pergerakan 3 kali berturut-turut walaupun dengan lupa. Yang tu dalam mazhab Syafi'i kalau bergerak 3 turut-turut kan, buat macam ni. 1 2 3 batal. Ataupun melangkah 1 2 3 batal. Mengundur pun sama 1 2 3 batal. Kalau nak langkah banyak mana pun tak apa. 1 1 1 1. Tu sampai 1000 langkah pun tak apa. Bagaimana boleh berlaku pergerakan ataupun melangkah dalam sembahyang? Contohnya kita tengah sembahyang berjemaah, tiba-tiba berlaku kekosongan di depan. Sahabat kita ataupun ahli jemaah ni terbatal sembahyang dia, ataupun air sembahyang ni dia keluar. Jadi berlaku kosong di depan. Maka kita melangkah ke depan. Boleh. Ataupun orang yang batal sahabat yang berada di sisi kita. Jadi kita boleh menggerakkan badan kita ataupun langkahan kita untuk memenuhi saf. Jadi bila tempat kita pula kosong, orang lain pula sambung sampai penuh saf ataupun rapat saf, tidak ditinggalkan berlaku kekosongan di dalam saf, maka boleh bergerak. Cuma di dalam mazhab Syafi'i jangan bergerak berturut-turut. 3 langkah, 3 pergerakan berturut-turut. Tetapi mengikut pendapat yang rajih, sebenarnya bergerak berapa kali pun tak apa. Walaupun berturut-turut 10 kali ke 5 kali ke 15 kali ke. Kalau sekiranya ada keperluan, keperluan bergerak banyak kali pun tak apa walaupun berturut-turut. Itu pendapat yang paling kuat lah. Sebab Rasulullah SAW pernah melangkah, pernah berjalan di dalam sembahyang, di dalam hadis yang sahih. Bila dia tengah sembahyang, secara kebetulan pintu bilik Rasulullah itu berbetulan dengan kiblat. Rasulullah sembahyang ni, tempat dia sembahyang, pintu tu berbetulan dengan kiblat. Bila Rasulullah SAW tengah sembahyang, lalu Aisyah ketuk pintu nak masuk, Rasulullah pun melangkah pergi buka pintu. Lepas tu Rasulullah duduk tempat dia balik. Itu satu hadis. Hadis yang kedua di dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW sedang menunaikan sembahyang gerhana matahari. Tengah-tengah sembahyang tu Rasulullah langkah beberapa langkah, dan tengah-tengah sembahyang pula kadang-kadang dia mengundur beberapa langkah. Lalu dia beritahu para sahabat, aku melangkah tadi sebab apa? Aku nak ambil buah daripada syurga. Tengah sembahyang nampak syurga. Hebatnya, sebab tu orang dengar ceramah Rasulullah ni rasa khusyuk, asyik. Kecintaan mereka nak dapat syurga itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ka'annahu ra'yal aini, seolah-olah macam nampak syurga neraka itu depan mata kepala. Bila Rasulullah ceramah tu macam ada syurga di depan.
Ataupun kadang-kadang macam nampak neraka ada di depan. Sebab Rasulullah cerita dengan perasaan. Sebab apa Rasulullah cerita dengan perasaan, bersungguh-sungguh nak syurga? Dia nampak syurga. Tengah sembahyang dan juga ketika malam Isra' Mi'raj, Rasulullah nampak keindahan, kecantikan, kenikmatan syurga tu, nampak betul-betul dengan mata kepala dia. Dibuka hijab oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab tu Rasulullah buat ibadat ni bersungguh. Kalau buat ibadat ni dia pulung sangat, sama ada ibadat sembahyang ke, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran dan sebagainya, dia bersungguh tekun pulun. Sebab dia nampak syurga. Dan kalau mau menceritakan tentang dahsyatnya azab, siksaan di dalam neraka, Rasulullah nampak dengan memek muka tu pun takut. Sebab tu dalam sembahyang kan, bila sampai tentang ayat-ayat syurga, Rasulullah berdoa nak masuk syurga. Sampai tak ayat-ayat neraka, berdoa supaya jauhkan diri daripada neraka. Jadi apa yang nak dikisahkan, diceritakan di sini, Rasulullah melangkah beberapa kali langkah dalam sembahyang, mengundur beberapa kali undur. Jadi menunjukkan tak batal sebenarnya. Kalau ada keperluan, boleh melangkah. Melangkah walaupun tidak langkah demi selangkah. Boleh secara berturut. Tetapi kalau nak bincang isu fiqh dalam mazhab Syafi'i, batal. Sebab tu saya kata pendapat yang lebih kuat tak batal. Tapi kalau orang tanya dalam mazhab Syafi'i batal tak batal? Batal kalau bergerak berturut-turut. Jadi fiqh yang paling tepat ni, yang paling kuat disandarkan dengan amalan Nabi, fiqh yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tadi ada orang tanya satu soalan kepada saya, kenapakah kitab Al-Saya nak kaitkan dengan apa yang kita bahas di sini. Sebab kitab Al-ini adalah kitab induk. Maknanya ibu, induk, kitab induk. Kenapa tak diajar di dalam pengajian? Di pondok-pondok pun tak ajar. Sedangkan sahibul mazhab, dialah yang mengasaskan mazhab Syafi'i. Jadi sebenarnya tak tahu di Malaysia ni sebab apa dia tak ajar. Kalau kami belajar dulu, dibentangkan juga maknanya kitab ini perbahasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Apa yang saya dengar ulasan-ulasan daripada individu dan pihak-pihak yang tertentu kata tak layak kita orang awam ni nak belajar Lepas tu kena belajar kitab-kitab bawah dulu. Bila tak belajar, sedangkan ni kitab yang masalah fiqh didasari dengan dalil-dalil sama ada daripada Quran dan juga hadis Nabi. Tak layak terlalu tinggi. Kitab majmuk pun orang tak apa nak baca. Memanglah kalau nak jadi sukatan pelajaran, majmuk tu banyak, 24 jilid lebih kurang 24 jilid, banyak tu. Bila nak habis? Tetapi sekurang-kurangnya ilmu, maklumat dalam apa dia majmuk itu dibentangkan kepada masyarakat. Sebagaimana biasa yang saya buat kalau mengajar hadis yang berkaitan dengan isu fiqh ini, saya akan bawa saya akan bawa Majmu' Imam Nawawi, saya akan bawa Hawil Kabir, yakni Imam Mawardi, saya akan bawa Mughni Ibnu Qudamah, Raddul Mukhtar di dalam mazhab Hanafi, Fathul Malik, syarah kepada Zarqani, dan juga Mudawanah di dalam mazhab Maliki. Kitab-kitab yang besar-besar ni kena dedahkan. Tapi ada kelompok, ada orang cuba nak menyempitkan ilmu. Bila dia nak sempitkan ilmu, dia nak kontrol hak kitab besar-besar ni, dia tak ajar. Sebab dalam kitab besar-besar ni ada dalil. Dia susah hati. Kerana bila anak murid cerdik, anak murid bijak, akan tanya Tok Guru, ini dalil apa? Ini dalil apa? Jadi orang susah nak jawab. Tok Guru susah nak jawab, langsung dia ajar kitab yang kecil-kecil ni, tak payah ada dalil. Saya walaupun saya mengajar kitab Safinatun Najah ini, kitab yang kecil, tetapi saya akan kemukakan dalil. Sama ada daripada Quran, hadis Nabi SAW dan kitab-kitab ulama yang muktabar. Sebab kita nak ajak masyarakat kembali kepada dalil. Sebab Rasulullah mengajar orang kembali kepada dalil. Rasulullah wafat, disambung, diikuti oleh para sahabat, mengajar orang dengan dalil. Sama ada melibatkan akidah, fiqh, tasawuf dan sebagainya, mesti ada dalil daripada Quran dan hadis. Bila Rasulullah dah wafat, disambung oleh sahabat, disambung oleh tabi'in, termasuklah imam-imam yang 4. Mereka tak pernah ajar orang pakai logik, tak pernah didik masyarakat tanpa hujah, tanpa dalil. Tapi yang sampai hujung-hujung ni, akhir-akhir zaman ni, orang marah pula bila mengajar berdasarkan kepada dalil. Bila ada pihak ajak orang supaya kembali kepada dalil, dituduh, dilabelkan dengan berbagai-bagai tuduhan. Nak mengelak supaya dia mengajar senang lah, supaya anak murid tak tanya ambil dalil di mana. Nampak? Ilmu makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Kita lebih berpegang kepada taklid, ilmu taklid.
tanpa kita berpegang kepada ilmu yang asas yang diperintahkan oleh Allah, bila berlaku sesuatu perselisihan pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu berbeza pendapat antara satu sama lain, kamu hendaklah kembali kepada Allah dan Rasul. Bab fiqh kena ada dalil, apatah lagi bab yang melibatkan akidah yang kita nak pegang. Siapa yang ajar akidah yang pertama kepada manusia? Rasulullah. Rasulullah mengemukakan, mengajar para sahabat bab akidah diasaskan, didasari oleh dalil-dalil daripada Quran dan juga daripada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nanti kita akan bincangkan tentang bagaimana fahaman satu pemikiran. Bila nak faham tentang akidah ni, dia berdasarkan kepada logik, kepada akal. Sesuatu perkara yang bertentangan dengan akal ditolak. Yang tu kita akan bahas, berbincang di dalam tajuk yang khusus. Cuma saya nak jawab tentang orang tanya kenapa tak ambil al-um tu sebagai rujukan. Itu jadi masalah ya. Mereka kata kitab al-um terlalu tinggi, majmuk terlalu tinggi. Sebenarnya yang tu kita kena ambil, mendedahkan kepada masyarakat, kerana al-um ini sesuatu ijtihad sangat kuat didasari dengan dalil. Saya nak bagi beberapa contoh. Kalau kita ambil yang ujung-ujung, makin lama makin jauh, makin jauh dengan apa? Makin jauh dengan Quran, makin jauh dengan hadis. Kalau kita buka Majmu' Imam Nawawi, maka dalam mazhab Syafi'i, sunat lepas kematian itu ditalqinkan. Talqin mayat ini disunat, disebut dalam Majmu' Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi sendiri pun sebutlah hadis talqin itu dhaif, lemah. Talqin ini asalnya dilakukan oleh Ahlus Syam, penduduk-penduduk Syam. Bila orang mati mereka talqin. Hadis sahih tidak ada. Tetapi kalau kita tengok di dalam Al-Um sendiri, Imam Syafi'i kata, aku lebih suka sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud? Selepas mayat itu dikebumikan, lalu Imam Syafi'i kata, tuan-tuan boleh buka kitab Al-Um, dalam kitab Janaiz, bab jenazah ini, Imam Syafi'i kata, setelah dikebumikan akan mayat, maka berdirilah orang-orang di atas kubur sekadar lamanya melapah kulit kambing. Orang duduk atas kubur melapah kulit kambing. Orang melapah kulit kambing ni makan masa lama mana? Bukan orang Melayu melapah, orang Arab lapah cepat je, 5 minit, 10 minit selesai. 10 minit lah paling tinggi. Itulah kadar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas kubur. Lalu Rasulullah berdoa pula di dalam keadaan berdiri, bukan duduk. Lalu Imam Syafi'i bawa mari hadis, was'alu li akhikum fa innahu al-an yus'al. Berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk saudara kamu yang dikebumikan ini, kerana sekarang dia sedang disoal. Di antara doanya apa? Allahumma tsabbithu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Ya Allah, tetapkanlah, teguhkanlah mayat ini dengan suatu kalimah yang teguh, iaitu la ilaha illallah. Maknanya dia jawab tu jangan goyang. Bila kita dibangkitkan daripada padang mahsyar besok, akan ditanya tentang amalan. Tetapi apabila kita dikebumikan di dalam kubur, akan ditanya tentang akidah. Sebab itu awal-awal agama ni akidah. Mati besok ditanya bab akidah. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim. Jadi kita doa supaya diberi keteguhan kepada mayat ini supaya boleh jawab soalan malaikat. Bukan kita pergi ajar dia. Bila datanglah dua malaikat kepada kamu, janganlah kamu takut dan gentar, kerana mereka adalah merupakan makhluk Allah seperti kamu. Dia cakap pandailah, dia duduk atas kubur. Hak orang dalam kubur nak menjawab, dia tak payah jawab, dia pergi ajar. Tak boleh. Atas dunia pun dia mengaji tak mengaji hak mati tadi. Kena ajar dah sebelum mati mengaji. Sebelum mengaji kita nak ajar ni ketika hidup ni. Mati dia tak perlu ajar lah. Kita doa je kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Syafi'i kata didoakan kerana ada hadis. Nampak? Asal-asal lagu tu Imam Syafi'i direct ambil hadis. Cuma kalau tak jumpa hadis tu dia ijtihad. Tapi bila punya ujung lama bila sampai dah kepada Imam Nawawi kata boleh lah. Lalu Imam Nawawi mengemukakan hadis, tetapi dia kata hadis ni dhaif. Tetapi dalam mazhab Syafi'i lebih merujuk kepada amalan Ahlus Syam. Penduduk-penduduk Syam bila mati mereka buat talqin. Itu dah hujung dah. Sampai kita sekarang ni macam wajib pula.
Kalau tak ada talqin, mengamuklah orang kampung macam tanam bangkai je, macam tanam kucing je. Saya ada beberapa pengalaman. Bila orang jemput saya pergi ke kubur, saya pun doa sebagaimana yang diajar oleh Nabi. Saya balik. Lepas tu ada tok lebay lain pula, tok imam, tak sah. Saya buat tadi tak sah. Dia buat talqin pula, meratik pula atas kubur. Orang tengok, dia anggap dah jadi wajib dah. Kalau di kampung-kampung kita tak buat talqin, maka dia mengamuk. Sebab itu menjadi tanggungjawab kepada ustaz-ustaz ni, dia kena dedahkan balik, terangkan balik apa yang diamalkan oleh Nabi SAW dan apa yang dilakukan oleh imam mazhab yang dikata mazhab Syafi'i. Ini kadang-kadang sebenarnya yang menguasai masyarakat bukan ustaz. Yang menguasai masyarakat bukan tok guru. Yang menguasai masyarakat adalah orang awam. Orang awam yang menentukan hukum. Jadi ustaz-ustaz pula ikut je. Sebab nak cari makan, takut tak dapat sampul sorat. Jadi dia buat ikut apa yang masyarakat nak, dia ikut. Bila ada ustaz yang bangkang, petikai, bongkarkan amalan itu tak betul dan salah, ustaz ni akan tamah, dia ni memang dia tak buat sebab dia Wahabi. Apa yang kita buat tu dah betul. Maknanya dia mengiyakan apa yang masyarakat buat walaupun bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau nak cari makan, ikut masyarakat lah. Kita ni, apa yang kita nak dakwah orang, nak dakwah orang masyarakat, orang ramai, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, kembali kepada pegang kepada Al-Quran dan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Okey, kita sambung. Bab batas semayang, masuk bab talqin. Buat apa? Dah orang tanya dalam WhatsApp ni, kenapa al-um tidak menjadi rujukan di dalam mazhab Syafi'i, tak diamalkan. Itu saya terang sikit sebanyak. Okey, dia kata melakukan pergerakan berturut-turut dan juga wabil wasbati al-fahishah, maknanya melompat. Kita melompat yang keji, sikit-sikit tak apa, lompat tiba-tiba saja melompat, tak ada sesuatu keperluan. Tetapi kalau terkejut daripada binatang ke, kita boleh melompat sebenarnya walaupun kuat. Sebab dalam hadis juga, walaupun kita belajar fiqh Syafi'i, kita kaitkan dengan hadis Nabi. Nabi SAW tidak melarang dan membenarkan kita memukul binatang-binatang yang berbisa seperti ular ke, kalau jengking, kelipan ke, kita pukul. Jadi bila kita pukul, hadirin sekalian, contohnya kita pukul ular, dia lintah duduk kat kita, datang kat kita ni, kita tengah sembahyang. Adakah dengan sekali pukulan dia mati? Belum tentu dia mati. Jadi kita kena pukul secara berturut-turut. Jadi bila berturut-turut, berlakulah pergerakan berturut-turut. Jadi kalau berdasarkan kepada hadisnya, tak batal lah. Melompat pun kalau ada keperluan, tidak batal. Saja-saja nak melompat dalam sembahyang, orang tak akan melompat. Orang gila sembahyang pun dia tak akan melompat. Tapi kita sebut di sini kalau ada keperluan. Dan juga dia kata wadarbatil mufritah, pukulan yang keras macam saya sebutkan tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Kalau slow tu tak apa, pang tu batal, pukulan yang keras. Tetapi kalau dalam hadis kata kita nak pukul binatang, dibenarkan kita pukul binatang. Jadi bila kita nak pukul binatang untuk membolehkan dia mati, mesti memberi suatu pukulan yang kuat. Mesti memberi suatu pukulan yang kuat. Yang seterusnya, perkara yang membatalkan sembahyang, wa bi ziyadati ruknin fi'liyin amdan, iaitu dengan menambah rukun fi'li secara sengaja. Rukun fi'li seperti kita kata qiyam ke, rokok, sujud, i'tidal ni rukun fi'li. Jadi kita tambah rukun. Maknanya rokok sekali ya, satu rakaat tu sekali rokok, kita rokok sampai 2 kali, batal sembahyang. Ataupun tambah rakaat, batal sembahyang. Yang seterusnya, wa taqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini, kita mendahului akan imam dengan dua rukun. Apa dia? Imam tak rokok lagi, kita rokok, kita tidak, kita sujud. Batal sembahyang. Ataupun membelakangi imam rokok sujud ni, kita tak buat apa, kecuali orang yang yang diberikan uzuran. Yang dalam bab muafiq masbuk dalam mazhab Syafi'i, dia sebab dia baca lambat ke, telur ke apa, hak tu dibenarkan dia ketinggalan 3 rukun yang panjang.
Kalau tak ada apa-apa alasan dia batal, dia dahulu daripada imam ataupun dia membelakangi imam, tertinggal daripada imam. Yang seterusnya, wabiniyati qata'is salah, dengan niat dia nak berhenti sembahyang, nak memotong sembahyang. Tengah-tengah sembahyang niat nak berhenti, batal sembahyang. Tengah-tengah sembahyang dia niat nak berhenti, maka batal. Wa bi ta'liqi qat'iha bi syai'in. Tadi niat nak berhenti. Yang kedua, bergantung nak berhenti sembahyang dengan sesuatu. Bergantung nak berhenti sembahyang dengan sesuatu. Tengah-tengah sembahyang ni, kalau hujan turun, baju ada di jemuran. Baju tengah duduk sidai, pakaian disidai di jemuran. Kalau hujan turun, aku nak berhenti sembahyang, batal sembahyang. Ataupun kalau ada orang telefon, aku nak berhenti sembahyang, batal sembahyang. Dia maknanya dia ikatkan, dia gantungkan niat nak berhenti sembahyang dengan sesuatu yang berlaku, maka batal sembahyang. Yang seterusnya, wataraddudu fi qat'iha, taraddud untuk memotong sembahyang ataupun nak berhenti sembahyang. Nak berhenti ke tak nak berhenti? Nak berhenti tak nak berhenti ni, domain taraddud. Ini biasa berlaku orang yang nak terkencing tengah sembahyang, nak buang hadas kecil ataupun hadas besar. Nak berhenti tak nak berhenti? Nak berhenti tak nak berhenti? Kalau nak berhenti, berhenti terus. Kau tak nak berhenti, terus sembahyang. Kau nak berhenti, dia berhentilah. Tapi bila taraddud, nak berhenti ke tak nak berhenti? Nak berhenti ke tak nak berhenti? Maka batal sembahyang di dalam mazhab Syafi'i. Okey. Seterusnya kita masuk kepada bab yang ke-39. Bab yang ke-39, allazi yalzamu fihi niyatul imami arba'un, iaitu sesuatu yang mesti diniatkan menjadi imam itu 4 perkara. Imam bila dia sembahyang, 4 perkara ni dia wajib niat. Yang pertama sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang 5 waktu, imam tak wajib niat. Kerana sembahyang 5 waktu ini wajib kepada makmum saja niat. Dan sembahyang 5 waktu, maka boleh sembahyang seorang-seorang. Boleh sembahyang seorang-seorang, sah sembahyang seorang-seorang. Adapun sembahyang Jumaat, sembahyang seorang-seorang tak sah. Jadi menjadi kewajipan kepada imam, dia niat dia jadi imam. Dalam mazhab Syafi'i dia kena macam tu. Tapi sebagaimana yang kita bahaskan di dalam masalah niat ni, bila imam duduk depan, automatiklah dia rasa dia jadi imam. Tidak macam mana dia boleh duduk depan. Macam makmum, automatiklah dia rasa dia makmum. Cuma niat ni satu lintasan sahaja. Wal mu'adah, sembahyang yang diulang-ulang. Kalau diulang-ulang secara berjemaah. Sembahyang mu'adah ni apa dia? Disunatkan sembahyang kita berulang-ulang beberapa kali sembahyang. Walaupun dah sembahyang Zuhur, lepas tu kalau ada orang datang lagi, kita niat lagi sembahyang. Kalau ada orang datang ke masjid lagi, sunat lagi kita ulang. Sebab ada dalam hadis Nabi SAW, bila ada sahabat yang terlewat sembahyang, dia datang terlambat, betul Rasulullah kata, siapa nak bagi syafaat kepada dia untuk membolehkan dia dapat pahala jemaah. Jadi sahabat pun jadi sembahyang dengan dia. Jadi yang hak sembahyang yang dengan dia yang jadi imam ni tadi, maka dia niat, wajib niat dia jadi imam. Sebab sembahyang tadi dia dah sembahyang, tetapi dia sembahyang sekali lagi untuk membolehkan dapat jemaah yang kedua. Jadi sembahyang mu'adah dipanggil. Orang yang mengulangi sembahyang yang kedua itu yang dilaksanakan secara berjemaah, yang jadi imam itu wajib dia niat berjemaah. Wal ma'dzurah jama'atan, begitu juga sembahyang yang nazar, sembahyang nazar secara berjemaah. Dia niat sembahyang nazar. Sembahyang nazar itu secara berjemaah pula. Maka imam itu wajib berniat akan dia jadi imam. Kalau sembahyang-sembahyang biasa, dia tak wajib niat jadi imam. Makmum saja niat wajib jadi imam. Makmum saja niat mengikut imam. Imam tak wajib. Tetapi 4 jenis sembahyang, sembahyang Jumaat, sembahyang ulang, sembahyang yang dinazarkan, maka wajib imam itu niat sebagai imam. Wal mutaqaddimatu fil matar, dan juga jamak takdim pada sembahyang hujan. Bukan istisqa, bukan sembahyang minta hujan, sembahyang dengan sebab hujan. Sembahyang dengan sebab hujan ini, orang yang datang ke surau ke masjid, sampai di masjid hujan ataupun tengah-tengah sembahyang hujan, maka dia boleh jamak. Selain daripada musafir,
Berlaku hujan juga boleh jamak. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i mesti jamak takdim. Sebab apa? Sebab apa nak jamak takdim? Bila-bila dah semayang Zuhur ataupun semayang Maghrib, untuk memudahkan orang tu dia tak payah balik rumah dah. Kalau dia semayang Zuhur balik ke rumah, hujan lebat, dia nak datang pula semayang Asar tu jadi payah. Jadi dia boleh jamak. Boleh jamak kerana hujan. Begitu juga semayang Maghrib, jamak takdim dipanggil. Jadi imam yang mengimami akan semayang jamak takdim, iaitu jamak dengan sebab hujan ini, maka dia wajib niat sebagai imam. Dia wajib niat sebagai imam. Yang seterusnya, faslun syurutul qudwati 11. Dalam mazhab Syafi'i, syarat mengikut imam ada 11. Nak ikut imam pun dia ada syarat juga. Dia ada 11 syarat mengikut imam. Yang pertama, syaratnya apa dia? Alla ya'lamu butlana salati imamih. Yang pertama, dia tidak mengetahui tentang batalnya sembahyang imam. Bihadatsin au ghairihi, dengan sebab hadas ataupun lainnya. Kalau dia tahu imam tu batal, contohnya imam tu tak ambil sembahyang, imam tu ada hadas besar, imam tu ada najis, dia tak boleh ikut. Kalau dia ikut, sembahyang dia tak sah. Kalau dia tahu sembahyang imam itu tak sah, batal, dengan sebab najis ke, tak ada wuduk ke, ataupun dengan hadas ke, maka dia tak boleh ikut. Kalau dia ikut, tak sah sembahyang dia. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Jangan ia meyakini wajib qada sembahyang atas imamnya. Imam tu kalau dia sembahyang, dia kena qada balik. Contohnya apa dia? Contohnya imam sembahyang di dalam keadaan hadas besar. Ini pernah berlaku zaman Rasulullah. Rasulullah nak sembahyang tu teringat dia tak mandi hadas lagi. Maka dia balik mandi hadas. Sahabat nampaklah titisan air daripada rambut Rasulullah ni. Rasulullah baru lepas mandi hadas. Jadi kalau sekiranya makmum tahu imam itu dia wajib sembahyang, dia qada, dia tak boleh ikut. Kecuali dia tak tahu. Dia sembahyang, dia tak tahu imam itu berhadas besar, dia pun ikutlah imam sembahyang. Selepas sembahyang, selepas bagi salam, tiba-tiba imam teringat, oh tadi terlupa mandi hadas. Maka imam dia wajib qada dalam mazhab Syafi'i. Bagi makmum dia tak wajib qada. Bagi makmum dia tidak wajib qada, kecuali ada sebahagian ulama kata kalau makmum masbuk tu kena qada. Tu sebahagian ulama Syafi'i sebut lagu tu. Jadi maknanya makmum secara umum dia tak wajib qada, sebab dia tak tahu ketika dia sembahyang itu imam dia berada di dalam keadaan hadas besar. Kalau dia tahu dia tak boleh ikut, kalau dia ikut dia batal. Kalau dia tahu dia tak boleh ikut. Jadi setelah bagi salam, imam kata, Allah, aku terlupa mandi hadas. Maka imam tadi dia baliklah. Dia pergilah mandi hadas, dia sembahyang. Dia sembahyang balik sebab dia wajib qada, makmum tak wajib qada. Tetapi kalau makmum tahu dia ada hadas, makmum ikut juga, maka tak sah sembahyang makmum. Tapi saya baca di dalam beberapa buah kitab, di antaranya Fiqh Sunnah dan juga di dalam Hawil Kabir, imam yang batal sembahyang ini, imam yang batal sembahyang, dia sahaja qada. Yang kata ada perbahasan masalah muafiq masbuk tadi, sama ada dia muafiq ke masbuk. Dalam mazhab Syafi'i juga ada pendapat yang kata sah juga sembahyang dia, sama ada dia muafiq ataupun dia masbuk. Okey, yang seterusnya, wa anna wala yakuna ma'muman. Syarat nak ikut imam itu, yang makmum sendiri dia bukan imam. Kalau dia sendiri dah jadi imam, orang dia ikut dia, tiba-tiba dia nak ikut orang di depan dia, tak sah. Sebab dia dah jadi imam, dia nak ikut orang lain, nak bertindak pula dalam waktu yang sama, dia imam, dia makmum, tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang dalam mazhab Syafi'i. Ada pun pendapat sebahagian daripada ulama kata sah seorang imam dia mengikut orang lain. Seorang imam ini tadi dia ikut orang lain ikut dia. Sebahagian pendapat kata sah, dalam mazhab Syafi'i tak sah. Mereka berdalilkan tentang sembahyang Rasulullah dengan para sahabat ketika sakit. Bila Rasulullah datang ke masjid, Abu Bakar mengundur, Rasulullah jadi imam.
Maka Abu Bakar mengikut akan Rasulullah, orang lain mengikut akan Abu Bakar. Dalam peristiwa yang Rasulullah sakit yang saya sebutkan tadi, dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi ini bab khilaf lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak sah seorang imam dia ikut orang lain. Kalau sebahagian daripada pendapat ulama kata sah, berdalilkan kepada hadis Bukhari Muslim yang Abu Bakar mengikut Rasulullah dan orang lain mengikut akan Abu Bakar. Wala ummiyan. Tidaklah imam itu ummi. Ummi di sini bukan tak boleh membaca, maka bacaan dia tak cantik, tak elok daripada makmum. Bacaan dia tidak cantik. Kalau makmum itu elok daripada dia, tak sah lah dalam mazhab Syafi'i. Wa an la yataqaddama alaihi fil mauqif. Tidaklah makmum itu mendahului kedudukan dia daripada imam. Ini imam, makmum duduk atas pada imam, tak sah. Jadi bagaimana posisi makmum? Kalau makmum itu ramai, duduk di belakang imam lah. Kalau makmum seorang, bersama dengan imam. Ini imam, makmum bukan belakang sikit. Belakang sikit ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau ikut hadisnya dah sama. Sebab apa sama? Sebab Rasulullah sembahyang di waktu malam, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Ibnu Abbas ni masa tu dia kecil lagi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dia tiru, dia buat. Dia sembahyang duduk sebelah kiri Rasulullah, Rasulullah tarik tak. Rasulullah tarik letak sebelah kanan. Bila Rasulullah tak sebelah kanan, posisi bahagian kedudukan tak mana? Rasulullah letak sejajar dengan dia. Sejajar dengan dia. Bukan letak Ibnu Abbas di belakang. Lalu hadirin sekalian, ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Seperti Imam Bukhari pun meletak tajuk sembahyang bila seorang makmum sama. Bukan ke belakang. Sebab apa? Berdasarkan pada hadis itu. Jadi pendapat yang kuat berdasarkan kepada hadisnya, kalau makmum seorang duduk sama dengan imam, bukan di belakang. Kalau duduk belakang, lagi sah lah. Sama pun sah. Nak ceritanya kalau yang ikut sunnahnya sama. Wa an ya'lama intiqalatil imamih. Maka makmum juga kena tahu syarat sah berjemaah ini. Syarat sah menjadi makmum, qudwah. Makmum kena tahu tentang intiqalat imam, pergerakan imam. Imam raqak, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, makmum kena tahu. Sama ada mengetahui di sini dengan melihat ataupun dengan mendengar. Macam kita duduk di Mekah, pergi ke Mekah, ke Madinah tu kan. Mana kita tahu, kita tak nampak imam berlaku pergerakan. Tetapi kita tahu dengan cara dengar. Sama ada dengan melihat ataupun dengan dengar. Kalau dia tak tahu, tak boleh. Wa an yajtami'a fi masjidin aw fi thalathati aw fi 300 zira'in taqriban. Duduk berhimpun dalam masjid. Dan juga antara jarak makmum dengan imam jangan lebih 300 hasta, lebih kurang. Lebih pada tu tak sah. Kalau kurang pada tu sah. Tapi mana orang nak sembahyang? Ini dibuat perbahasan dalam masalah fiqh. Mana orang nak sembahyang duduk jarak daripada imam 300 hasta. Ini dia bahaskan. Okey. Itu buat masalah. Wa an yanwi al-qudwata awil jama'ata. Makmum ini pula bila dia nak mengikut imam, syarat sahnya dia saja aku sembahyang mengikut imam ataupun saja aku sembahyang berjemaah. Kita juga dah bahaskan tentang niat ini dia merupakan lintasan. Tak payahlah nak sebut sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah. Automatik dia Allahu Akbar tu automatik kita sembahyang zuhur, dah kita tahu sembahyang zuhur, dan automatik juga kita tahu kita ikut imam. Wa an yatawafaqa nazmu salatihi. Maknanya sembahyang imam ini bersesuaian, bertepatan dengan kafiat sembahyang imam. Sembahyang makmum jangan bersalahan dengan sembahyang imam. Maksudnya di sudut kafiat. Kalau makmum sembahyang jenis 5 waktu, dia ikut sembahyang jenazah. Kafiat lain tak sah. Ataupun imam sembahyang gerhana, kita sembahyang 5 waktu, tak sah. Maknanya berbeza di sudut kafiat. Ataupun berbeza di sudut niat, tak apa. Imam sembahyang wajib, kita sembahyang sunat. Boleh. Imam sembahyang sunat, kita sembahyang wajib. Boleh.
tetapi kaifiat yang masih sama. Contohnya orang sembahyang tarawih. Orang sembahyang tarawih biasa yang sebelum berlaku PKP ni, orang sembahyang tarawih berjemaah kan, makmum terlambat, maka imam sedang sembahyang tarawih, dia niat sembahyang sunat lah, sebab tarawih itu sunat. Makmum ni dia datang niat sembahyang isya, sah. Kerana kaifiat sembahyang itu tidak berbeza, cara sembahyang tidak berbeza. Tetapi kalau sembahyang gerhana, sembahyang tasbih, sembahyang jenazah, itu kaifiat yang berbeza, maka kita tak boleh ikut. Kalau nak ikut juga, kita kena sembahyang gerhana macam dia, kita kena sembahyang tasbih macam dia, kita kena sembahyang jenazah macam dia. Kalau kita sembahyang lain daripada sembahyang yang dia buat, maka tidak sah. Wa an la yukhalifahu fi sunnatin fahishah al-mukhalafah. Dia kata fahishatil mukhalafah. Janganlah berselisih dengan imam pada sunat yang dikata keji. Dia ada satu istilah dalam mazhab Syafi'i, sunat yang keji. Seperti kita kata dia sujud sawi, kita tak sujud sawi, batal? Dia sujud sawi, kita tak sujud sawi, maka batal. Dia kena ikut. Jadi sekadar itu dulu, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.